A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada kali ini kita dapat berjumpa, alhamdulillah, dalam keadaan saya terpaksa banyak-banyak meminta maaf kepada semua pada kali ini kerana masalah-masalah yang telah berlaku sebelum daripada ini menyebabkan kita tidak dapat mengadakan sesi ini selama hampir 2 minggu. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan menyambung kembali sesi kita pada kali ini insya-Allah, dan kita akan membaca pada tafsir ringkas setiap hari ini pada pukul 6.20 pagi insya-Allah. Pada kali ini insya-Allah kita akan masuk kepada muka surat 398. Masya-Allah kita telah sampai ke muka surat ini. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan membaca pada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut pada ayat insya-Allah bermula daripada ayat yang ke-15 sehingga insya-Allah pada hari ini sehingga ayat 23 daripada surah Al-Ankabut. Jadi oleh kerana kita telah agak lama tidak bersama-sama, jadi saya akan kembali semula untuk menceritakan tentang apakah tema utama dalam surah Al-Ankabut ini. Jadi surah Al-Ankabut ini sebagaimana yang telah kita ceritakan dulu bahawa ianya adalah berkaitan dengan al-fitnah, al-fitnah ataupun jamaknya al-fitan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan al-fitnah? Yang dimaksudkan dengan al-fitnah sini ialah cubaan, artinya iaitu seorang itu apabila dia menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman, maka satu perkara yang telah menjadi sunnatullah di dalam hidup ini iaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencubanya. Sama ada mencuba itu dalam keadaan berat ataupun ringan dan sebagainya, tetapi ia tetap akan dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama apabila dia telah menyatakan dia telah menjadi seorang yang beriman, maka Allah Taala akan tetap akan mencubanya. Jadi hendaklah dibezakan di antara cubaan Allah Subhanahu wa taala dengan penyiksaan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara yang berbeza. Oleh kerana itu seorang mukmin apabila dia terkena ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, janganlah dirasakan bahawa ujian itu adalah merupakan penyiksaan. Ianya bukan penyiksaan daripada Allah, ianya adalah cubaan daripada Allah, dan ianya bukan hanya berlaku kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi ia berlaku kepada umat-umat seluruh sebelum daripada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada awal lagi surah Al-Ankabut ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta daripada kita apabila kita ini dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini bersabar. Jadi itulah sepatutnya bagi seorang mukmin, dan bukannya apabila kita ni terkena apa-apa cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita akan lari kepada ataupun bergantung kepada perkara-perkara lain yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita bergantung kepada yang lain daripada Allah, maka sebenarnya kita bergantung kepada satu perkara yang sangat-sangat lemah, sebagaimana yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini dengan surah Al-Ankabut, iaitu sarang labah-labah. Sarang labah-labah adalah satu benda yang nampak kelihatan macam hebat tapi sebenarnya sangat-sangat lemah. Jadi begitulah sesiapa yang bergantung kepada lain daripada Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya dia telah bergantung kepada satu benda yang sangat-sangat lemah. Jadi itulah kita kata tema kepada surah Al-Ankabut ini, dan inilah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Jadi insya-Allah kita telah berlalu pada muka surat 397 pada sesi yang terakhir dulu. Jadi pada kali ini, pada sesi ini kita akan melihat kepada muka surat 398 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini
dia telah menceritakan juga kisah beberapa orang nabi, beberapa orang rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk diceritakan bagaimana rasul-rasul dan juga nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mereka ini sebenarnya juga mengalami ujian-ujian. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, kalaulah kita ni diuji, maka sebenarnya perkara itu, benda itu adalah benda yang lumrah, dan kita mestilah menerimanya, kerana nabi-nabi juga adalah diuji. Kita baca dalam muka surat 397 yang lepas bahawa Nabi Nuh alaihi salam, dia telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan dakwah yang sangat lama, mengambil masa yang sangat lama, tetapi dia tetap juga bersabar. Jadi apa yang berlaku pada akhirnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam muka surat ini, muka surat yang akan kita baca pada hari ini, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa anjaynahu wa ashabas safinati waj'alnaha ayatan lil alamin. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita dalam muka surat ini pada hari ini, setelah daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita akan baca iaitu apa? Fa anjaynahu wa ashabas safinati waja'alnaha ayatan lil alamin. Dan akhirnya kami telah selamatkan dia. Selamatkan siapa? Iaitu Nuh dan juga orang-orang yang bersama dengannya. Wa ashabas safinah. Dikata orang-orang yang, kalau kita kata ashabas safinah, artinya ialah geng-geng perahu lah. Geng-geng perahu ni maknanya orang-orang yang duduk dalam perahu bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Yang duduk dalam perahu Nabi Nuh ni, dalam kapal Nabi Nuh ni, kita nak kata kapal ke, kita nak perahu ke, terpulang lah ke, tetapi tidak ramai sebenarnya. Yang ramai itu ialah binatang-binatang, sebagaimana yang disebutkan di dalam tempat-tempat yang lain, di dalam hadis-hadis dan sebagainya. Tetapi yang pasti dalam itu ialah sikit saja. Dikatakan oleh setengah ulama tafsir, bilangan mereka ni ialah 80 ataupun kurang. 80 orang ataupun kurang daripada itu yang dikatakan sebagai ashabas safinah ini. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, dan kami jadikan ini wa ja'alnaha ayah, menjadikannya iaitu apa? Iaitu apabila kamu mendustakan, apabila mana-mana orang mendustakan nabi-nabi, maka dia akan diseksa, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diturunkan dengan penyiksaan, dan akhirnya mereka akan terhapus daripada muka bumi ini. Jadi semua itu ialah benda-benda yang berlaku, perkara-perkara yang berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullah wattaqu. Sekarang Allah Taala cerita pula tentang kisah Nabi Ibrahim. Apa kisah Nabi Ibrahim ni? Iaitu, dan Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, Nabi Ibrahim berkata dua perkara, mengajak mereka kepada dua perkara yang besar, iaitu wa'budullah, berhambakan diri kamu kepada Allah, wattaqu, dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya artinya ialah wa'budullah, kita nak menjadi hamba kepada Allah Taala saja, dan kemudian bukan menjadi hamba semata, tapi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua perkara, al-ibadah wattaqwa. Kemudian zalikum khairul lakum. Allah Ta'ala berkata itu semua, itu tu apa? Iaitu dua perkara tadi, iaitu al-ibadah wa taqwa, itu sebenarnya lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi kamu apa? In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Lebih baik daripada apa? Daripada apa yang kamu sedang buat sekarang ni. Apa yang dibuat oleh mereka, iaitu beribadah kepada lain daripada Allah, dan juga bertakwa lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuruhu lah ilaihi turja'un. Jadi perkataan ini masih lagi sebagaimana menurut pandangan kebanyakan daripada ulama ialah masih lagi perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa Nabi Ibrahim kata? Innama ta'buduna min dunillahi awsana.
apa yang kamu sembah selain daripada Allah ni sebenarnya adalah ausana, adalah kita nak kata patung ke, kita nak kata berhala ke dan sebagainya. Tetapi manusia ni dia menyembah macam-macam ada kadang-kadang menyembah sesama manusia sebagaimana yang berlaku kepada Firaun. Ada juga yang menyembah hawa nafsu mereka sendiri. Ada yang tak percaya kepada Tuhan, jadi mereka ikut pemikiran mereka sendiri. Apa yang berlaku pada hari inilah yang kita tengokkan. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apa-apa yang kamu sembah sebenarnya adalah ausanan, adalah benda-benda yang patung-patung, berhala dan sebagainya, yang mana sebenarnya itu semua tu adalah watakhluquna ifka. Sebenarnya hanyalah benda-benda yang kamu ciptakan. Ifka ni adalah ifkun hadisul ifki itu, hadisul ifki maknanya peristiwa pembohongan. Jadi ifkun tu ialah pembohongan. Jadi apa-apa sebenarnya yang disembah oleh manusia pada hari ini sebenarnya semua tu adalah pembohongan sebenarnya. Pembohongan artinya ialah tidak ada apa, tapi manusia yang kata dia ni bernyawa, dia ni ada, dia ni Tuhan dan sebagainya. Jadi semua benda tu adalah ifkun. Jadi samalah apa yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa yang berlaku di zaman sekarang, dan sampailah bila-bila begitulah. Manusia ni sebenarnya mencipta satu benda, dia kata benda tu hidup. Dia yang mengukir bentuk-bentuk tu, dia mengukir patung-patung tu, dia buat daripada batu, dia buat daripada kayu, dia buat daripada apa-apalah kemudian dia kata itulah Tuhan. Jadi dia ifkan, dia mengatakan pembohongan itulah Tuhan. Jadi akhirnya daripada satu generasi anak-anaknya mengikut ayahnya, ayah mengikut, begitulah seterusnya manusia ini ditipu oleh Allah, oleh mereka itu, untuk mengatakan bahawa Allah ini sebenarnya bukan Tuhan. Akhirnya Allah itu ditiadakan oleh mereka ini. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini watakhluquna ifka, kamu mengada-ngadakan pembohongan. Pembohongan itu innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, apa-apa yang kamu sembah ni semua tu tak boleh memberi rezeki pada kamu. Siapa yang memberi rezeki? Memberi rezeki itu Allah Ta'ala. Yang patung-patung tu kita yang memberi rezeki pada dia. Manusia buat tu kan. Jadi tengok manusia meletakkan buah limau lah, manusia kan beri inilah, macam-macam, beri bunga, macam-macam manusia ni kan beri, seolah-olah macam memberi makanan. Dia kata patung tu nak makan lah, kalau tak beri bunga macam mana dia lapar, macam-macam. Jadi maknanya semua bukan mereka, benda tu memberi rezeki kepada mereka, tapi mereka tu seolah-olahnya macam memberi makanan dan sebagainya kepada benda tu. Mereka terpaksa jaga benda tu. Bukan Allah Ta'ala jaga, sepatutnya Allah Ta'ala yang jaga. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut kat sini, fabtaru indallahir rizqa, adalah kamu cari, fabtaru indallah ar-rizqa, daripada sisi Allah itulah rezeki sebenarnya. Wa'buduhu washkurulah, dan Allah Ta'ala kata adalah kamu beribadah kat sini, dan adalah kamu bersyukur. Jadi ada dua benda lagi kat sini, iaitu ibadah dan syukur. Tadi ada al-ibadah dan juga at-taqwa. Jadi maknanya kalau kita gabungkan ni, kita akan nampaklah satu senarai perkara-perkara yang merupakan tanggungjawab kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi turja'un, dan kemudian yakin bahawa kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum. Kemudian kita sampai kepada ayat 18 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kalau kamu ni mendustai. Jadi kata-kata kalaulah kamu ni mendustai ni, kata-kata siapa? Ada dua pendapat ulama kat sini. Pendapat yang pertama mengatakan ini masih lagi kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berkata kalau kamu dustai aku, maka sebenarnya umat-umat dulu pun mendustai sama lah seperti yang kamu buat ni. Jadi siapa umat-umat terdahulu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Nabi Nuh, Nabi Syis, Nabi Idris dan sebagainya. Itu adalah umat-umat sebelum daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu satu pendapat yang mengatakan bahawa yang kata-kata ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim. Tapi ada satu pendapat lagi di kalangan ahli tafsir mengatakan bahawa kata-kata ini ialah kata-kata yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada kaum Quraisy yang sedang menentang siapa? Menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Allah Taala kata kalau kamu dustakan. Jadi Allah Taala tujukan kata-kata ini kepada orang Quraisy itu, iaitu kalau kamu dustai faqad kazzaba umamun min qablikum, umat-umat sebelum daripada kamu, umat-umat rasul-rasul sebelum daripada ni pun telah didustai oleh umat-umat mereka sebelum daripada kamu. Jadi perangai ni samalah. Yang kamu buat sekarang ni sama macam dulu.
Jadi Allah Ta'ala nak peringatkan. Dan ini dikatakan oleh ahli tafsir sebagai satu tasliyah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'alar rasul illa al-balaghul mubin. Ni yang kedua, tasliyah yang kedua, iaitu yang pertama Allah Ta'ala nak kata, iaitu orang sebelum daripada ni pun macam ni juga perangai dia, iaitu mendustai. Samalah seperti orang Quraisy. Yang keduanya, wa ma 'alar rasul, rasul ini tak adalah kewajipan dia melainkan illal balaghul mubin, melainkan al-balagh, at-tabligh, iaitu menyampaikan. Itu makna kerja Nabi. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, wahai Muhammad, kerja kau hanya menyampaikan. Tapi menyampaikan tu dengan mubin, dengan terang. Bukan menyampaikan orang tak dengar, bukan menyampaikan orang tak jelas, bukan menyampaikan, tapi menyampaikan sehingga jelas. Dah jelas, dah faham, dah dengar, tapi tak nak terima juga. Itu you punya pasal. Itu aku dah kerja Rasul sudah selesai. Gitu kan. Ayat yang ke-19, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'iduh inna zalika 'ala Allah yasir. Allah Ta'ala suruh tengok ni. Jadi banyak kali kita tengokkan jumpa ayat Quran ni yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita ni tengok kan. Kamu tak tengok ke dia kan? Kamu tak tengok ke? Mereka ni tak tengok ke? Bagaimana Allah Ta'ala memulakan penciptaan? Dulu kita kan tak ada, sebagai contohnya. Manusia ni tak ada. Kemudian manusia ni diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah selepas daripada itu, dia hanya yu'iduh, mengulang saja. So apa payah sangat nak mengulang, membuat benda. Kalau kamu tengok Allah Ta'ala boleh mengadakan dulu daripada tiada kepada ada, maka apa susahnya daripada yang dah ada kemudian hanya dia mati kemudian dihidupkan balik. Itu adalah terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala minta kita supaya kita fikir kan. Fikir, inna zalika 'ala Allah yasir. Benda tu mudah sangat bagi Allah. Yang payahnya kalau benda tu daripada tak ada, itu mungkin susah kita kata. Kita katakan manusia pun macam tu, orang dah buat dah. Cuba kita tiru saja kan. Sebagaimana barang banyak kan, barang-barang tiru. Orang nak design, orang nak H&D tu yang susah tu kan. Bila dah buat satu benda tu, orang tiru tu mudah saja. Sebab itulah kena protector, kena ada ada tak boleh tiru dan sebagainya. Sebab apa? Tiru ni lebih mudah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebutkan kat sini, kalau kita fahamkan bahawa kalaulah Allah Ta'ala boleh ciptakan kita ni daripada tak ada kepada ada, kemudian sekarang ni hanya untuk mengadakan kembali lagi, itu hanyalah satu benda yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, kul siru fil ard fanzuru kaifa bada'al khalq. Allah Ta'ala suruh kita berjalan. Orang Arab pun berjalan, kita pun sekarang suka berjalan kan. Sekarang tak boleh lah kan, sebab apa, COVID-19. Tapi selepas ni kita berjalan lagi. Orang dah banyak duit, dia berjalan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita, bila kita ni berjalan, katakan berjalanlah kamu di atas muka bumi. Tapi bukan berjalan ambil selfie, bukan berjalan ambil gambar, bukan berjalan nak tengok tempat semata-mata, tapi fanzuru. Allah Ta'ala kena tengok. Tengok apa? Kaifa bada'al khalq. Bagaimana Allah Ta'ala mulakan penciptaan. Jadi benda tu yang sepatutnya kena ada dalam ingatan kita, dalam perhatian kita. Bila kita tengok ni, Allah Ta'ala cipta macam mana benda ni, bermula macam mana benda dan sebagainya. Kemudian summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian Allah Ta'ala lah yang memula lepas daripada tu ialah dia akan melahirkan semula, membentukkan semula kan. Kemudian seterusnya daripada innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ni mampu untuk buat apa saja. Seterusnya, yu'azibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Allah Ta'ala dia nak seksa siapa, dia nak bagi rahmat pada siapa. Allah Ta'ala sebutkan sini, yu'azibu man yasha. Tapi ahli tafsir menyebutkan Allah Ta'ala ni menyeksa, dia nak menyeksa siapa. Kalau ikutnya dari segi undang-undangnya, dia yang cipta, itu benda tu adalah benda dia nak buat macam mana terpulang lah. Tapi Allah Ta'ala ni dia tidak zalim. Allah Ta'ala ni dia bila dia menyeksa, kerana orang tersebut telah melakukan satu benda yang memang melayakkan dia tu diseksa. Walaupun kalau ikutnya terpulanglah kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia ni dengan keadilannya, dengan kehebatannya, dengan keagungannya, dia ni menyeksa hanya orang-orang yang telah sepatutnya diseksa. Allah Ta'ala dah beri dah mengutuskan Rasul, Allah Ta'ala dah berikan kitab, Allah Ta'ala dah berikan semua benda, penglihatan, pendengaran, supaya manusia ini boleh lihat, boleh tengok apa yang ada di keliling dia, apa yang ada pada diri dia.
Jadi sepatutnya ni mereka ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Allah Taala kata kat sini, yu'azzibu man yasha. Allah. Jadi kalau dia nak seksa dah memang orang tu patut diseksa. Jadi Allah Taala seksa dia. Kemudian wa yarhamu man yasha. Allah Taala boleh sayang, boleh kasihan belas kepada orang yang dia nak, iaitu hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman. Kemudian wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya semualah kamu akan dikembalikan. Sekali lagi, wa ma antum bimu'jizina fil ard wala fis sama. Kemudian Allah Taala sebutkan kelemahan manusia, kelemahan kita, kelemahan semualah kan. Kita ni walaupun hebat mana pun, kita tengok kan, NASA boleh naik ke bulan, boleh naik nak pergi ke Marikh dan sebagainya. Baru Marikh, baru planet yang kedua, banyak lagi planet, banyak lagi bintang-bintang tak mampu nak pergi. Tetapi kita manusia ni merasakan bahawa dia ni hebat. Seolah-olahnya sedikit saja dia mencapai teknologi dan juga sains ni, dia rasa bahawa dia boleh mengalahkan Tuhan. Dia rasa macam Tuhan dah. Sedikit-sedikit mereka ni boleh kalahkan Tuhan. Seolah-olahnya macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Kamu tak boleh melemahkan. Melemahkan apa itu? Iaitu kata ulama, yafutuna min azabillah. Kamu tak boleh lari daripada azab Allah. Kamu hebat mana pun, kamu tinggi mana pun, di langit ke, di bumi ke, kamu tak akan dapat lari daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak kenakan kepada kamu. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Tak ada selain daripada Allah ni kamu boleh menjadi tempat bergantung, kamu boleh menjadi tempat untuk minta tolong. Tak ada. Kemudian ayat yang terakhir pada hari ini, wallazina kafaru biayatillah wa liqa'ih ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, yang berlakulah kepada orang Quraisy pada zaman Nabi itu, orang-orang yang kufur. Mereka ni kufur dengan tanda-tanda Allah. Kita tengok juga, kita sekarang lah, kita tengok tanda-tanda kehebatan Allah SWT, tapi kita kufur. Kita tak balikkan kepada Allah, tapi kita balikkan kepada teknologi, keindahan, nature dan sebagainya, mother nature semua tu. Kemudian kita tak rasa pun nak berjumpa dengan Allah SWT. Wallazina kafaru bi ayatillah satu, kemudian wallazina kafaru bi liqa'illah satu, yang kedua. Jadi dua benda Allah Taala sebut kat sini. Mereka ni kafir dengan tanda-tanda Allah, mereka kafir dengan berjumpa dengan Allah, iaitu pembalasan Allah, iaitu akhirat, kebangkitan semula dan sebagainya. Mereka itu adalah ya'isu min rahmati. Itulah Allah Taala dah sebut tadi kan. Yarham ni apa? Iaitu Allah Taala bagi balasan yang baik. Jadi yarham kat sini, ya'isu min rahmati, mereka ini kecewa, artinya apa? Iaitu tidak mengharapkan, artinya tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak mengharapkan pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berlainan dengan orang Muslim, orang mukmin. Kita semua alhamdulillah, kita ni mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengharapkan pembalasan daripada Allah, mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ulaika lahum azabun alim. Allah Taala kata bagi mereka, orang yang macam tu, bagi mereka adalah azab yang pedih. Jadi setakat itu saja untuk kali ini. InsyaAllah setiap hari insyaAllah kita akan cuba untuk berjumpa. Harapnya line internet okey. Dan moga-moga selepas daripada ni pukul 6.20 setiap hari dalam 20 minit, 30 minit insyaAllah kita berjumpa kembali. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.